Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Hari ini merupakan hari pertama umat Islam melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 2021. Biarpun ini merupakan tahun kedua kita melalui Ramadan dalam pandemik COVID-19, tetapi rasanya tahun ini lebih baik kerana kebanyakan negeri dan juga kawasan yang kes COVID-19, umat Islam dibenarkan untuk beribadah di masjid ataupun surau. Begitu juga bazar Ramadan di kebanyakan negeri membenarkan bazar Ramadan dibuka untuk membolehkan umat Islam yang berpuasa membeli juadah berbuka puasa, dan kedai-kedai makan juga dibenarkan untuk dibuka hingga awal pagi untuk memudahkan umat Islam mendapatkan bekalan makanan untuk bersahur. Semuanya ini berbeza kalau kita boleh ingat apa yang dilalui ketika pandemik bermula pada tahun lalu, iaitu pada tahun 2020. Namun begitu, angka COVID-19 masih 4 digit, dan pada hari ini misalnya negeri Sarawak antara yang tertinggi, dan keduanya Selangor masih menyumbang angka kes positif COVID-19 yang tertinggi. Dalam kita gembira meraihkan ketiban Ramadan, walaupun dalam keadaan berjaga-jaga, kita pastinya ingin melihat kes terus turun dan kita boleh hidup seperti sedia kala sebelum ini. Dalam masa yang sama, bagi etnik Sikh, mereka sedang menyambut juga hari besar mereka, iaitu tahun baru mereka seperti hari Baisakhi. Baisakhi ini merujuk kepada kalender orang Sikh, iaitu untuk meraihkan tahun baru mereka di negeri di Punjab misalnya. Tetapi bagi kaum Sikh di seluruh dunia, inilah hari besar mereka dalam kalender masyarakat etnik Sikh. Itu juga orang India akan meraihkan tahun baru mereka dalam esok lusa, dan ini merupakan satu petanda bahawa kita perlu bersyukur dalam pandemik COVID-19. Dalam masa yang sama kita perlu berjaga-jaga, dan proses vaksinasi COVID-19 perlu juga kita sokong supaya kita dapat mencapai herd immunity ataupun immunity kelompok yang dimahukan, yang kalau boleh mencapai 80%, dan kita dapat lebih awal mencapai immunity kelompok ini. Jadi bagi meraihkan ketiban Ramadan, Baisakhi dan tahun baru bagi masyarakat India, dan juga melihat situasi pandemik COVID-19 ini, saya akan melalui Google Meet pada malam ini. 3 orang ahli panel sudah bersedia, iaitu yang berbahagia Ustaz Fawaz Fadil, konsultan syariah dari Telaga Biru Berhad. Assalamualaikum Ustaz Fawaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Haji dan semua. Salam Ramadan al-Mubarak Ustaz Fawaz. Allahu Akbar, Allahu Akram, Allahu Akram. Terima kasih kerana bersama kami dalam agenda awani pada malam ini. Dan ahli panel yang kedua, Datuk Dr. Kuljit Singh, Presiden Persatuan Hospital Swasta Malaysia. Apa khabar Dr. Kuljit, dan selamat Hari Baisakhi. Terima kasih, selamat petang. Saya rasa gembira saya boleh dapat peluang ini berada bersama-sama dengan Nazri. Terima kasih kerana Okey, dan ahli panel yang ketiga, biasanya kita selalu berinteraksi dengan beliau untuk mendapatkan pandangan profesional berkaitan dengan kesihatan awam. Dr. Ko SK, selamat petang dan salam Ramadan Dr. Ko. Assalamualaikum Haji Nazri dan semua. Selamat berpuasa kepada semua. Terima kasih Dr. Ko kerana sudi bersama kami pada malam ini. Mungkin yang pertama soalan saya pada Ustaz Fawaz. Terima kasih. Tahun lepas juga saya bersama dengan Ustaz Fawaz untuk bercerita tentang berpuasa ketika pandemik COVID-19. Tetapi tahun ini ada kelainan, ada sedikit kelonggaran. Apa yang boleh Ustaz Fawaz katakan dalam kita melihat bahawa segala kelonggaran SOP ataupun yang dibenarkan oleh pihak kerajaan, tetapi SOP masih ketat kerana COVID-19 masih berada di keliling kita. Kes-kes yang serius masih tinggi, kebanyakannya di ICU hospital-hospital kerajaan. Jadi apa yang boleh Dr. Fawaz katakan situasi pada kali ini? Ya, ini merupakan satu pengalaman sebenarnya.
peristiwa ataupun ujian ini merupakan satu ilmu yang baru terhadap semua orang, termasuk doktor, para ulama, kerana kita belajar daripada kes. Kalau tak ada kes, kita pun tidak matang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ujian ini adalah untuk melihat siapa yang lebih terbaik. Di antaranya terbaik di dalam memberikan fatwa. Jadi ini apabila kita menggambarkan satu kes yang mungkin sudah lama tidak berlaku, pandemik ini, ataupun tidak pernah berlaku di seluruh dunia, pandemik ini, kita mampu melakarkan ratusan fatwa yang baru. Maknanya fatwa bergerak untuk memudahkan masyarakat itu melaksanakan ibadat mereka dalam keadaan yang tidak membebankan mereka. Sebab itu di sana ada kelonggaran, di sana ada rukhsah seperti sembahyang, juga kita katakan puasa ini kita dapati di sana kita akan divaksinkan. Makna dia adakah akan membatalkan puasa dan seumpama dengannya, dan juga melibatkan orang yang akan buat ujian swab test. Cuma saya tak pasti adakah di sana ada fatwa khas untuk swab test adakah membatalkan puasa atau tidak. Kerana dari sudut pandangan ulama ada dua pandangan. Satu mazhab menyatakan batal, satu mazhab tidak menyatakan batal. Cuma saya tidak kelihatan fatwa rasmi. Jadi bila tidak kelihatan fatwa rasmi, kita serahkan kepada budi bicara individu tersebut. Kalau dia rasa tenang dengan batal, dia qada pada masa akan datang. Kalau dia rasa dia yakin tidak batal, maka dia tidak perlu qada dan dia yakin dengan pendapat tersebut. Jadi sebenarnya peristiwa-peristiwa ini bagi saya menjadikan kita lebih berfikir, lebih konkret pemikiran kita dalam semua isu, dan kita menampakkan kerjasama semua pihak. Saya sebagai ahli fiqh akan bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk mendapatkan realiti yang sebenarnya untuk kita mengeluarkan hukum syar'i. Kerana hukum syar'i ini dia terbina di atas 4 prinsip: keadilan, mercy, kasih sayang, hikmah dan juga maslahah. So apabila fiqh ataupun fatwa itu keluar daripada 4 prinsip ini, mesti ada something wrong di dalam fatwa yang kita sampaikan. Jadi kita sentiasa positif terhadap apa yang melanda kita, kerana kita adalah ahli fiqh, adalah orang yang sentiasa mendepani masalah, dan kita akan bagi rawatan yang terbaik untuk masyarakat umat Islam dan juga masyarakat bukan Islam. Ustaz Fawaz, apa yang sudah kita pelajari hampir setahun lebih ini, pandemik COVID-19, dan walaupun begitu kes masih tinggi, walaupun vaksin sudah ada, sudah pun berjalan begitu pesat sekarang di negara kita dan di seluruh dunia, tetapi dengan kebenaran itu, ramai juga akan mengambil mudah apabila kita lihat di depan mata kita, kita boleh pergi ke tempat kerja seperti biasa. Sekarang ini ketika Ramadan, mereka boleh membeli belah di bazar Ramadan walaupun ada SOP. Pada waktu solat mereka dibenarkan untuk ke masjid untuk menunaikan solat 5 waktu dan juga solat tarawih. Jadi apa yang kita belajar setahun lalu dan perlu kita teruskan pada tahun ini supaya kita tidak alfa, kita tidak menjadi penyebab untuk merebaknya gelombang keempat COVID-19. Ustaz Fawaz. Sangat banyak pelajaran yang kalau kita boleh ambil daripada peristiwa pandemik ini. Selain daripada kita mengambil barat tentang kesihatan, juga hubungan kemanusiaan. Dari sudut tolong-menolong, takafulnya kita melihat banyak orang yang ada duit bersedekah, tabung derma dikeluarkan, dan juga ilmu tentang kesihatan makin meningkat. Ya, dan ini satu benda yang penting sebab kita tahu tahap ilmu rakyat Malaysia terhadap dunia perubatan lemah berbanding dengan dunia barat. Kerana kita jauh daripada maklumat-maklumat perubatan. Kita boleh dapati ilmu perubatan ini di tempat-tempat yang tertentu. Tapi sekarang ni TV hari-hari akan menerangkan tentang SOP dan seumpama dengannya, dan ini merupakan satu awareness yang kita kena hargai. Sebab dahulunya kita tidak dapat melihat kemunculan doktor-doktor di kaca TV atau radio melainkan sedikit sahaja. Tetapi apabila datang pandemik ini, kita dapati hubungan doktor dengan masyarakat lebih dekat, dan ini bagi saya satu perkara yang sangat penting diteruskan, kerana dalam kehidupan kita sebagai manusia, kata Imam Syafi'i, manusia sangat berhajat kepada dua golongan, iaitu para mufti dan juga para ahli perubatan.
Kerana kita sangat memerlukan agama untuk akhirat kita dan kesihatan untuk kehidupan kita. Jadi saya tengok manusia, orang ramai mula sedar betapa pentingnya kesihatan, betapa pentingnya maklumat yang sahih, betapa pentingnya authority di dalam menerangkan ilmu dan juga maklumat, sehingga kita alhamdulillah kita dapati Malaysia walaupun ada yang tak patuh, tetapi negara kita lebih baik dibanding dengan negara yang lain. Dan kita dapati alhamdulillah di antara yang lain kita dapati pelajaran kesabaran, dan kita banyak sabar. Tapi dalam masa yang sama, sabar ini perlu kepada perancangan dan penelitian yang lebih tinggi, kerana kita tidak boleh menjadikan ujian ini sebagai alasan untuk kita patah semangat dan kita hidup terus mundur ke belakang. Sebaliknya dia memberi peluang kepada semua orang untuk mengkaji. Para doktor boleh mengkaji lebih luas, berfikir lebih minda yang lebih bergerak, lebih produktif, dan para fuqaha lebih produktif. Dan itu yang saya rasa menjadi satu keseronokan kepada kita dalam kajian ilmu. Terima kasih Ustaz Fawaz. Saya nak bertanya kepada Dr. Ko SK. Dr. Ko, dalam kita meraihkan Iktimar Ramadan, ini hari besar untuk umat Islam di seluruh dunia termasuk Malaysia. Tahun kedua kita melalui Ramadan dalam pandemik, tetapi lebih banyak aktiviti dibenarkan. Bagi kaum Sikh akan meraihkan Baisakhi dan sedang meraihkan Baisakhi mereka, tahun baru mereka, dan tak lama lagi umat Islam juga akan meraihkan Hari Raya. Sekolah sudah dibuka, kegiatan ekonomi hampir semua dibuka. Jadi angka masih 4 digit, vaksinasi sudah mencapai angka 1 juta, ada yang sudah menerima 2 dos, 1 dos. Apa yang Dr. Ko boleh katakan dalam situasi kita melalui Ramadan, Baisakhi, tak lama lagi Hari Raya, sekolah sudah dibuka, tetapi COVID masih tinggi juga di keliling kita. Dr. Ko. Pertama sekali Haji Nazri, saya tertarik dengan kata-kata daripada Ustaz Fawaz tadi, terutamanya dari segi hikmah dan iktibar yang kita boleh pelajari dalam setahun kita menghadapi COVID. Antara hikmah-hikmah yang boleh saya tambahkan terhadap kata-kata Ustaz Fawaz tadi kan, antaranya ialah kesinambungan ataupun keseimbangan ya di antara aktiviti melawan pandemik dan juga kegiatan dan aktiviti harian. Maksud saya, pandemik ini ataupun aktiviti kita melawan wabak ini tak boleh dikecualikan daripada hakiki kehidupan kita yang sedia ada. Maksud saya, kalau kita ketepikan aktiviti melawan pandemik ini dan kita asingkan, dan kalau kita ibaratkan dia sebagai aktiviti yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan sahaja, ia tak mencukupi untuk kita menghadapi wabak ini untuk bertahun-tahun yang akan datang. Jadi kita haruslah serasikan ataupun sebatikan aktiviti melawan pandemik, kita serapkan ke dalam cara-cara kita menjalani kehidupan kita yang biasa. Jadi pada pandangan saya dan berdasarkan falsafah tersebut Haji Nazri, memanglah patut kita dan wajar kita bukakan sekolah sebab budak-budak, murid-murid, pelajar-pelajar, penuntut-penuntut haruslah pergi menuntut ilmu sebab kita tak bolehlah tutupkan sekolah dan universiti untuk selama-lamanya. Pasar-pasar untuk Ramadan dan juga tempat-tempat untuk beribadah semuanya haruslah dibuka sejauh yang kita mungkin sebab pandemik ini mungkin akan berlarutan untuk beberapa tahun. Jadi tak bolehlah kita asingkan kegiatan ataupun aktiviti melawan pandemik. Kita mestilah sebatikan dalam cara-cara kita menjalankan kehidupan kita. Jadi wajar dan kita boleh katakan tepat masa inilah untuk kita bukakan aktiviti kehidupan kita sejauh yang mungkin. Tetapi juga amatlah penting untuk kita mengikut ya semua SOP yang telah pun ditetapkan ataupun digalakkan oleh kerajaan Malaysia termasuk mengambil vaksin dan sebagainya, dan cara tersebutlah boleh dengan menjalani cara-cara tersebut barulah kita boleh mencapai keseimbangan untuk masa dan untuk tahun-tahun yang akan datang. Dr. Ko, tambah sedikit. Dengan angka 4 digit di negara kita, Selangor antara negeri yang masih konsisten tinggi termasuk wilayah persekutuan. Sekarang ini Sarawak Arnoldnya agak membimbangkan melebihi 1.06 Arnoldnya. Jadi adakah inilah juga masanya empowerment ataupun kekuatan itu kita serahkan sedikit autonominya bagi negeri-negeri ini membuat lebih banyak kerja-kerja penilaian risiko mereka mengikut keupayaan mereka. Kalau mereka tidak mampu, mereka perlu mendapatkan bantuan peringkat persekutuan, KKM dan sebagainya. Jadi apa pandangan Dr. Ko dalam situasi sekarang? Adakah ia juga perlu diambil serius dengan data-data sains yang kita ada sekarang?
Haji Nasri, kita mulakan dengan menganalisa perlembagaan Malaysia. Kalau kita tengokkan perlembagaan Malaysia di dalam jadual ketiga, jadual ketiga di dalam perlembagaan Malaysia tu dia memberikan hak untuk membuat ataupun tanggungjawab dan hak untuk kesihatan bukan sahaja kepada kerajaan persekutuan tetapi juga kepada kerajaan negeri. Jadi bolehlah kita bayangkan ada satu situasi di mana kerajaan negeri diberikan lebih banyak tanggungjawab untuk menjalankan dasar-dasar ataupun aktiviti-aktiviti ataupun program-program yang lebih kita katakan targeted ataupun lebih tepat untuk keperluan mereka. Ini kerana ini disebabkan oleh pelbagai faktor-faktor yang berbeza negeri. Perlis berbeza dengan negeri Sabah, berbeza dengan negeri Selangor. Jadi mereka memerlukan pendekatan yang berbeza juga. Yang hak tu merupakan analisa yang pertama. Analisa yang kedua tu kita boleh katakan, ada tak kerajaan negeri mempunyai kapasiti, kebolehan, keupayaan untuk mereka menjalankan dasar yang lebih, pendekatan yang lebih targeted ataupun lebih khusus untuk mereka. Kita boleh katakan ya juga. Tetapi yang pentingnya kan lepas setahun ataupun dah habis setahun setengah dah kita membendung wabak COVID ni, data ataupun pendekatan ni tidak perlulah kita utamakan ataupun difokuskan oleh kerajaan di Putrajaya sahaja dan mungkin boleh disebarkan untuk memberikan pemerkasaan ataupun kebolehan untuk kerajaan negeri maupun kerajaan tempatan untuk melakukan keputusan yang lebih tepat untuk mereka. Ya, menarik Dr. Koh. Dr. Kuljit Singh, adakah ini kita pelajari sepanjang setahun ini apabila keputusan-keputusan yang agak besar kadang-kala ia meresahkan banyak pihak, sedangkan kes-kes ataupun secara spesifiknya ia berlaku di kawasan lokaliti, ia berbeza kalau kita boleh anggap kalau kita letakkan semuanya itu sama bagi negeri yang hijau, negeri yang kuning ataupun negeri yang merah. Adakah Dr. Kuljit melihat sepanjang tahun lalu kita pelajari banyak perkara dan melalui fasa vaksinasi sekarang, kerajaan terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia wajar melihat case by case, mengikut lokaliti dan empowered pihak berkuasa tempatan dan juga pihak berkuasa daerah itu berbanding satu arahan yang general ataupun umum diberikan ke seluruh negara Malaysia. Pandangan Dr. Kuljit Singh tentang itu. Terima kasih. Saya bersetuju dengan Dr. Koh bila Dr. Koh mengatakan setiap negeri mempunyai dinamism yang berlainan. Pada cara yang sama, kalau kita nak melihat dengan cara kita melaksanakan MCO bulan Mac tahun lepas, 2020, pada waktu itu kes kita hanya 200. Bila kes hanya 200 saja, kita lockdown seluruh Malaysia. Tapi kes dia cukup rendah kalau bandingkan dengan kes hari ini. Hari ini satu negeri macam Selangor lebih 500. Tetapi pendekatan kita telah berubah. Seperti Ustaz kata tadi, kita dah belajar banyak daripada apa yang berlaku dalam tahun pertama dan daripada sekarang kalau kita tengok dalam tahun kedua, kita punya cara berlainan sedikit. Ekonomi dah buka dan saya rasa targeted control atau targeted management adalah lebih penting buat masa sekarang. Kalau kita tutup ekonomi lagi sekali, nak tutup border, memperketatkan border lebih daripada apa yang dibuat sekarang mungkin tidak wajar. Kerana kita kena tengok tempat mana nombor kes lebih dan tempat negeri-negeri tersebutlah mesti kita mempergunakan MCO yang diperketatkan. Cara itu mungkin lebih baik kerana kita dah belajar sekarang. Cara betul, cara yang lebih bermakna untuk menjalankan MCO. So saya rasa, saya harap-haraplah wabak ini tidak berlanjutan sampai tahun depan. Mungkin tahun depan kita lebih arif. Tapi saya tak nak arif sangat sampai tahun depan. Harap-harap tahun ini kita boleh settle dengan vaccination. Tak adalah nombor lagi naik daripada apa yang berlaku. Harapan saya this should be the last wave and no more wave selepas ini.
Dr. Koljit, kebetulan Baisakhi sampai juga dengan ketiban Ramadan. Apa yang kita boleh faham dengan ketibaan Baisakhi? Kalau di India tu mereka merujuk kepada pesta menuai dalam kalender orang Sikh dan mereka akan berkumpul di Gurdwara untuk membaca kitab dan sebagainya. Tetapi dalam era pandemik ini bagaimana cara kita mengingati peristiwa Baisakhi ataupun perayaan Baisakhi, Dr. Koljit? Dalam Baisakhi ada 3 erti kata di dalam Baisakhi. Satu is kerana itu permulaan kalender orang agama Sikh, orang agama Hindu. Nombor 2, ia juga menunjukkan tarikh penuaian, harvesting, penuaian untuk gandum di negeri Punjab. Dan nombor 3, Baisakhi merupakan pada hari orang Sikh dijadikan Sikh. Pada hari ini 1699 kita dijadikan Sikh. Dalam proses nak jadi Sikh, daya level of disiplin memang tinggi. Untuk jadi seorang Sikh, you kena disiplin yang tinggi. So dalam aspek itu, kita diajar untuk apa-apa kerja yang kita buat dalam kehidupan kita, disiplin adalah nombor 1. So sebab itu daripada Baisakhi kita boleh belajar dengan berdisiplin yang tinggi, semua kerja yang kita melakukan akan menjadi bagus kerana itulah caranya. So untuk Baisakhi, untuk pandemik, disiplin yang paling penting. Seperti Ustaz kata tadi, tepat sekali dengan agama Sikh juga. Dan kita kena belajar dan berdisiplin lebih daripada apa yang kita tahu. Daripada tidak mengetahui apa-apa dan buat cara yang lama, itu bukan cara betul. So we learn from the wrongdoings supaya kita menggunakan disiplin untuk jadi warga yang baik. Menarik. Saya rasa itulah yang kita mahukan, melihat warga Malaysia dalam pelbagai kaum dan pelbagai agama melihat disiplin dan juga memperbaiki cara kita melihat suatu perkara itu dari hari ke hari bertambah baik. Dan itu yang kita mahukan. Ustaz Fawaz, sepanjang tahun lalu kita dengar di kalangan umat Islam mereka marah kepada pihak berkuasa. Kenapa nak buat baik, pergi masjid pun tak boleh. Itu banyak kerana SOP dan sebagainya, undang-undang dan sebagainya. Tapi kali ini, alhamdulillah, awal tahun lalu masjid sudah dibuka, kebanyakan solat Jumaat sudah dibenarkan. Sekarang waktu Ramadan, solat 5 waktu dibenarkan dan tarawih dibenarkan. Jadi apa yang perlu kita angkat daripada semua kebenaran ini untuk memastikan kita dapat menikmati Ramadan tahun ini lebih kita pun bersemangat dengan penuh roh jiwa Ramadan yang kita lalui sebelum COVID-19. Ya, saya ingin tekankan di sini bahawa pada permulaan pandemik itu masih kabur keadaan dia yang menyebabkan ahli fatwa tidak berani membuat satu keputusan yang open. Bimbang, takut menyebabkan jangkitan lebih merebak. So kadang-kadang fatwa ini dia berlaku berdasarkan maklumat. Mungkin pada permulaan itu fatwa itu tidak tepat, tetapi apabila keluar fatwa rasmi itu lebih baik daripada fatwa orang biasa. Walaupun tidak tepat. Itu poin sebab saya di antara orang yang mengkaji isu ni. Sebab kita kabur. Bila kita kabur, kita melihat langkah berjaga-jaga lebih baik. Tetapi bila kita belajar, maknanya kita boleh berdisiplin dengan SOP, kita melihat kerajaan mengubah dasar. Ini yang dikatakan fatwa. Fatwa ini adalah kita melihat kepada maslahah. Sebab ketika itu, para ulama melihat kalau kita buka meluas, akan lagilah bertebaran COVID ini. Tetapi apabila kita melihat, praktis kita itu boleh diperbetulkan lagi secara pragmatism. Dan ini, alhamdulillah, ini yang dikatakan fatwa. Fatwa bitajribah disebut, fatwa dengan kita buat eksperimen. Dan alhamdulillah hari ini bila kita berjaya ikut sistem dengan baik, dengan bantuan daripada KKM, daripada Majlis Perkhidmatan Negara, kita bekerjasama, akhirnya tahun ini kita dapat juga sembahyang tarawih. Jadi ini yang kita katakan, alhamdulillah orang Islam ataupun kita sebagai manusia beribadat kepada Tuhan kita sama ada di masjid atau di luar masjid, sama ada dengan melakukan atau meninggalkan. Saya beri contoh yang mudah. Apabila wanita yang didatangi haid, dia boleh sembahyang. Tetapi syariat tak nak dia sembahyang. Maka dia meninggalkan sembahyang dapat pahala. Ajaib. Kita kalau tinggal sembahyang dapat dosa. Tetapi orang perempuan tinggal sembahyang waktu haid dapat pahala.
Dia tinggal Ya. puasa waktu haid dapat pahala. Ini konsep yang perlu difahami oleh masyarakat. Ibadat ini bukan sahaja dalam bentuk melakukan, tetapi kadang-kadang ibadat dilakukan dalam bentuk meninggalkan. Ustaz Fawaz, saya rasa ini perkara yang begitu asas, tetapi sepanjang pandemik ini ia menjadi pertikaian, iaitu kuasa agama ini terletak di tangan raja-raja mengikut negeri-negeri masing-masing. Ada keputusan yang boleh diangkat ataupun dibuat dalam bidang kuasa federal itu untuk negeri-negeri tertentu saja seperti wilayah persekutuan, Sabah, Betul, Sarawak betul. ataupun negeri yang tidak ada raja. Betul. Jadi ini menimbulkan kekeliruan. Ada negeri boleh, ada negeri tidak boleh, ada negeri longgar, ada negeri tidak longgar, ketat sangat dan sebagainya. Jadi ada orang yang tak faham ni dia marah dunia lah, dia marah. Apa ni? Ya, berkuasa agama pun macam-macam rules, undang-undang. Cuba kita bagi pemahaman yang problem. umum tentang hal ini. Ya, itu problem daripada masyarakat kita yang tidak faham sistem negara kita. Bahawa kuasa agama ni di bawah negeri. Raja yang berkuasa, bukan federal yang berkuasa. Sebab itu fatwa diwartakan oleh negeri. Pihak pusat hanya menasihati sahaja. Tetapi dari sudut enforcement semua adalah negeri. Sebab itu kita lihat apabila dibentangkan sembahyang, perlih ada cara dia. Dan perlih dia boleh rapat soft dah. Orang yang duduk satu rumah dia boleh rapat soft. Kerana itu dinamakan sebagai fatwa. Di Perak cara lain pula, di Kedah cara lain pula. Jadi kita tidak boleh mengharapkan semua sama kerana ia berlaku di atas pertimbangan mufti. Dalam bidang perubatan pun bila kita tanya para doktor, kalau salah sila perbetulkan, saya tanya doktor pakar mata, dia kata kita ada 20 cara di dalam untuk serjeri mata. Tapi doktor dipilih cara yang ni, doktor dipilih cara yang itu. Setiap doktor dia ada satu dia punya cara dia, approach yang berlainan daripada doktor yang lain. Jadi kalau dalam bidang perubatan pun ada pendekatan, ada orang yang nak serjeri, ada orang yang tak mau serjeri dan seumpama dengan dia. Begitu dalam bidang fatwa. Jadi mufti ini terkesan dengan maklumat yang diberikan kepadanya sehingga dia bimbang. Satu mufti kata tak apa, kita dapat soft tak apa. So ini yang penting, masyarakat Malaysia mesti memahami sistem di Malaysia supaya mereka tahu apa kita di Malaysia pelaksanaan fatwa adalah kuasa bidang negeri. Iaitu di bawah sultan. So di sana tidak ada percanggahan. Yang ada percanggahan di situ pelaksanaan. Kerana semua sepakat nak menjaga maslahah rakyat. Itu yang kita sepakat. Cuma di segi dia implementary berlainan mengikut negeri. Menarik. Ustaz Fawaz, nak tambah sikit. Sekarang ni dah dibenarkan datang ke masjid, dah dibenarkan beribadat, beriktikaf dan sebagainya. Jadi kenapa ini kita perlu jaga betul-betul? Kalau perlu berbuka puasa, kalau tidak perlu buat buffet, tak payahlah buat buffet. Kerana itu akan memudaratkan lebih banyak perkara dan menyusahkan juga pihak masjid untuk menyediakan tempat dan membersihkan sebagainya. Kalau more, sediakan bungkusan bawa je lah balik. Tak perlu duduk mengetih lagi sejam 2 jam. Jadi mengapa ini juga perlu dititik beratkan oleh jawatan kuasa agama kita, pihak masjid, pihak surau. Kita tidak boleh mengambil mudah perkara-perkara ini. Kadang-kadang kita nak raikan ketibaran ini semeriah mungkin macam sebelum pandemik COVID-19. Ya, fiqh bukan sahaja mengambil berat tentang agama dan ibadat tetapi juga melihat kepada ekosistem. Ya, apabila kita melihat kepada sistem fiqh, ada di sana sistem-sistem yang kita kena pelihara yang dinamakan sebagai muqaddimat al-wajib. Maknanya kalau kita nampak bahayanya perkumpulan, makan buffet dan sebagainya, kita kena cegah. Kerana kita bimbang kalau kita tidak cegah nanti masjid tutup lagi. So untuk kita menjaga masjid ini terus dibuka dan sebagainya, kita perlu menjaga SOP tersebut dan SOP itu merupakan kepatuhan syarak. Sebab itu kita tengok ramai-ramai kita pun tak puas sembahyang di rumah. Kenapa tarawih itu sunat? Janganlah kita mengorbankan pada sunat ini kerana kita sanggup sakit kerana kita nak buat benda sunat. Saya beri contoh saja. Di waktu kita haji, ramai orang berebut nak cium Al-Hajarul Aswad. Sampai dia pukul kawan sana, dia pukul orang lain. Akhirnya kata ulama itu boleh menghilangkan pahala dalam ibadat tawafnya. Kerana apa? Dia puluh nak cium Hajar Aswad, orang lain sakit hati. Menarik. Okey, saya nak sambung perkara ini bersama Dr. Koh. Dr. Koh, dalam era pandemik COVID-19 ini dan sekarang kita sudah melalui fasa pertama dan sudah beralih kepada fasa kedua vaksinasi COVID-19. Jadi dikatakan
proses vaksinasi sekarang agak perlahan, pendaftaran juga agak perlahan, tetapi kes semakin meningkat. Apa yang tidak kena pada pandangan Dr. Koh? Haji Nasri, mungkin kalau kita tengokkan sebab-sebab pendaftaran mengikut MySejahtera ataupun di laman web vaccinecovid.gov.my itu, kenapa pendaftaran tu tak cukup cepat? Mungkin ada beberapa sebab lah. Sebab yang pertama tu kita boleh unjurkan bahawa aktiviti pendidikan ataupun kesedaran awam untuk dari kerajaan Malaysia bolehlah dipertingkatkan lagi. Nombor dua, tahap keyakinan rakyat Malaysia terhadap vaksin tersebut bolehlah juga ditambahkan lagi ataupun kita boleh pertingkatkan lagi usaha kita untuk menambahkan lagi, meningkatkan lagi keyakinan rakyat terhadap vaksin tersebut. Dan mungkin sebab yang ketiga ni, mungkin rakyat Malaysia ambil lewa sikit. Adalah sedikit perasaan mungkin di kalangan rakyat Malaysia bahawa penyakit COVID ni bukannya penyakit yang sangat teruk sebab saya tak kena lagi ataupun kawan keluarga saya tak kena lagi, jadi tak perlulah kita ambil vaksin sebab kita tak sedar kebaikan ataupun faedah untuk vaksin-vaksin ini. Jadi untuk sebab-sebab tersebut mungkinlah menerangkan kenapa tahap pendaftaran tu masih tak tinggi. Tapi kalau kita tengokkan dari sudut yang lain, ada juga sebab kenapa vaksin ni mungkin tahap keyakinannya tak cukup tinggi, dan kita haruslah tengokkan dari segi global juga, bukannya dari segi negara Malaysia sahaja. Di seluruh dunia masih ada lagi masalah dari segi bekalan vaksin yang tidak mencukupi di seluruh dunia. Jadi apabila vaksin tersebut bekalan dia tak cukup, mungkin akan menjejaskan keyakinan rakyat Malaysia. Jadi apabila tahap bekalan vaksin tersebut mungkin akan mencukupi pada bulan 6 tahun ini, seperti yang dijangkakan oleh Menteri Khairy Jamaluddin, maka negara Malaysia mempunyai 2 bulan untuk kita meningkatkan keyakinan rakyat, meningkatkan tahap untuk pendaftaran dan meningkatkan bukan saja keyakinan tapi desire ataupun keinginan rakyat Malaysia untuk menerima vaksin tersebut. Jadi buat masa sekarang kita mungkin ada sedikit masa lagi untuk meningkatkan keyakinan rakyat melalui pelbagai cara dan pelbagai penyelesaian, sebab untuk meningkatkan keyakinan rakyat ni kan tak ada penyelesaian yang magic, Haji Nazri. Jadi kita haruslah melaksanakan satu set ataupun satu kumpulan penyelesaian untuk meningkatkan lagi keyakinan rakyat terhadap vaksin COVID. Adakah kita perlu melakukan ini segera dengan pendekatan baru dan kumpulan ini perlu memberikan idea-idea yang lebih segar, kerana kita sudah belajar sejak beberapa bulan lalu sejak program vaksinasi ini dijalankan. Pastinya dalam perjalanan ini ada kelemahan, perkara yang perlu diperbaiki dan idea itu perlu dilaksanakan untuk fasa kedua dan juga fasa ketiga untuk memastikan roll out vaksinasi ini dapat dilaksanakan dengan pantas dan juga begitu teratur sekali. Dr. Koh? Betul, Haji Nasri. Tapi mungkin apabila kita usaha-usaha kita untuk meningkatkan tahap keyakinan rakyat terhadap vaksin ini haruslah berlandaskan beberapa prinsip. Kita tak bolehlah macam terburu-buru ataupun tanpa merancang dengan lebih elok melaksanakan program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang mungkin tidak akan membuahkan hasil. Jadi izinkan saya memberikan 3 cadangan sebagai 3 prinsip yang kita boleh gunakan sebagai landasan. Prinsip yang pertama tu, tahap keyakinan rakyat Malaysia terhadap vaksin COVID ni merupakan usaha yang berpanjangan dan tidak akan berhenti. Tak bolehlah kerajaan Malaysia menganggap bahawa kita buatkan satu projek 3 minggu, lepas tu kita lepas tangan, kita anggapkan dah mission accomplished ataupun kita telah pun berjaya dalam misi kita. Tidak mungkin. Sebab keyakinan ni haruslah berpanjangan dan berterusan, mungkin untuk bertahun-tahun. Yang ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua ni amatlah penting untuk kita melaksanakan satu pendekatan yang menggunakan ataupun melibatkan rakyat, sesiapa yang rakyat percayai. Maksud saya, messenger is as important as a message. Maksud saya, penyampai message adalah sepenting message tersebut. Jadi tak bolehlah kita menggunakan jentera Kementerian Kesihatan sahaja untuk menyampaikan
hakikat bahawa vaksin ini amat berkesan ataupun amat penting. Jadi peranan ustaz-ustaz seperti Ustaz Fawaz ataupun pemimpin-pemimpin dari segi komuniti dan sebagainya kan amatlah penting kerana penyampai mesej tersebut adalah sepenting mesej tersebut ya. Yang ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga untuk meningkatkan tahap keyakinan vaksin adalah juga cara kita mengendalikan report-report ataupun laporan-laporan untuk kesan sampingan vaksin. Kesan sampingan vaksin ni memang akan adalah sebab vaksin ni kita tak boleh katakan 100% selamat. Tetapi cara kita mengendalikan ataupun cara kita memberikan keyakinan rakyat apabila ada laporan kesan sampingan ini amatlah penting kerana hakikatnya kita tak boleh bergantung pada maksud saya kita vaksin ni walaupun vaksin ni bukan 100% selamat tetapi pengambilan vaksin ni adalah lebih selamat daripada penyakit COVID. Maksud saya kalau kita mengambil vaksin ni kita haruslah terima kesan sampingan yang amat sedikit kalau kita bandingkan dengan kesan sampingan daripada penyakit COVID yang amat tinggi. Jadi cara kita membuat keputusan ni akan berubah. Kita tak akan risau pasal kesan sampingan yang ringan daripada vaksin dan kita akan fokuskan kepada kesan sampingan yang amat tinggi terhadap penyakit tersebut dan bukannya vaksin tersebut. Jadi cara kerajaan Malaysia mengendalikan laporan-laporan kesan sampingan ni yang dia akan datang ya, dia tak akan mungkin tak akan berhenti tapi kita harus bandingkan dengan bahayanya penyakit COVID bukannya bahaya yang sedikit daripada vaksin. Inilah 3 prinsip yang boleh menjadikan landasan untuk usaha-usaha kita meningkatkan keyakinan rakyat Malaysia terhadap vaksin COVID. Tambahan sedikit Dr. Ko, sekarang melalui sebulan Ramadan, ini juga waktu yang kritikal. Kalau sebulan ini, program ini diperlahankan ataupun perlahan jadinya kerana mungkin ada kekangan masa dan isu berkaitan dengan puasa juga ada juga di kalangan umat Islam yang was-was seperti mana Ustaz Fawaz katakan tadi. Jadi bagaimana kita perlu lebih proaktif untuk terus membawa naratif ini. Program vaksinasi tidak boleh perlahan. Kalau ikut angka kita sudah mencapai 1,18,937. Itu termasuk 2 dos dan juga 1 dos. Maksudnya kita masih bergelut juga untuk mendapatkan bekalan vaksin. Itu dikatakan oleh YB Khairi Jamaluddin. Jun nanti barulah kita dapat sedikit kemewahan ataupun kelebihan supply untuk diberikan kepada rakyat Malaysia. Mengapa dalam masa sebulan ini, waktu bulan Ramadan ini, kita tidak boleh leka dan ambil lewa. Ada kenyataan pihak kementerian semalam mengatakan bahawa program vaksinasi hanya sampai petang saja. Malam orang sibuk nak bertarawih dan sebagainya. Adakah ini wajar diberikan ketika kita mahu lebih ramai ke depan sukarela untuk diberikan vaksinasi? Dr. Ko, pandangan Dr. Ko, tambahan sikit. Buat masa sekarang Haji Nazri, kekangan dari segi proses pemvaksinan negara ni ataupun program pemvaksinan negara ni, kekangannya dari 2 segi. Segi pertama, keyakinan terhadap vaksin yang telah pun kita jelaskan huraikan tadi, dan kekangan kedua ni dari segi bekalan. Jadi apabila kita amati bahawa dalam 2 kekangan yang ini, mungkin keputusan-keputusan seperti kita hanya akan memberikan vaksin sampai pukul 5 petang sahaja, mungkin signifikasi atau significance ataupun kepentingan keputusan-keputusan ini mungkinlah tidak sepenting yang kita rasai. Maksud saya, walaupun penting ya untuk kita menjalankan proses pemvaksinan selama yang mungkin ataupun secepat yang mungkin, tetapi 2 kekangan yang lebih structural, bersifat lebih sistematik ini haruslah kita atasi sebelum kita perlukan kita menyelesaikan soalan-soalan yang lain seperti sampai pukul berapa kita haruskan memberikan vaksin. Dalam erti kata lain Haji Nazri, masalah yang lebih penting buat masa sekarang adalah keyakinan rakyat terhadap vaksin dan juga kekangan bekalan. Bukannya sampai pukul berapa kita memberikan vaksin. Tetapi walaupun saya dah huraikan macam ni ya, proses pemvaksinan ataupun program pemvaksinan negara ni dia mungkin akan berlanjutan untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ada kemungkinan yang tu Haji Nazri. Jadi sebanyak dan sejauh yang mungkin kita haruslah sebatikan ataupun terapkan proses pemvaksinan tersebut dalam aktiviti harian kita.
tak bolehlah kita anggapkan bahawa proses pemvaksinan tu ataupun program pemvaksinan tu secara berasingan daripada cara kita menjalankan kehidupan kita. Jadi lepas Ramadan dan lepas bulan Syawal, lepas Hari Raya akan datang pelbagai festival-festival lain dan juga peristiwa dan upacara yang lain dan juga aktiviti dan kegiatan kehidupan yang lain, dan kita harus terapkan proses pemvaksinan tersebut dengan aktiviti normal dan kegiatan hidup yang normal kita supaya kita tak asingkan proses pemvaksinan tu sebagai satu aktiviti yang kita anggapkan aktiviti yang Kementerian Kesihatan sahaja, tetapi aktiviti tersebut dan segala aktiviti kesihatan itu kita telah sebatikan dalam kehidupan kita. Menarik. Dato' Dr. Koljit Sin nak tambah tentang itu? Saya rasa proses vaksinasi tergantung kepada banyak faktor. Yang fakta yang paling penting is kalau rakyat kena lebih proaktif dalam menerapkan nilai-nilai vaksinasi. Itu yang penting. Kadang-kadang kita tidak begitu pasti, ada banyak fakta-fakta yang tidak betul yang disebarkan dalam social media di negara kita dan juga daripada negara luar. Ya. Dan anti-vaxxers itu pandai. Dia pandai menunjukkan ciri-ciri yang tidak benar dengan begitu meyakinkan. So, itu yang penting. Dan nombor dua, ya, kalau negara Malaysia dapatkan vaksin dengan lebih cepat, dan sistem penyampaian vaksin itu adalah penting. Buat masa ini, hospital swasta akan juga menggunakan vaksin kerajaan untuk memperluaskan lagi proses vaccination. Dan saya harap kerajaan boleh dapat cara yang lebih supaya lebih tempat di mana rakyat boleh dapat vaccination, terutamanya di tempat-tempat luar bandar. Itu yang penting kerana dekat Klang Valley bukan susah sangat. Tapi di luar bandar kita mesti menyebarkan information yang betul dan pada waktu yang sama cara untuk mendapatkan vaccination. Dan kita juga harap selepas pertengahan tahun ini pihak swasta boleh beli vaksinnya sendiri. Ada ramai yang sebenarnya mahukan vaksin cepat. Ada yang segelintir tidak mahu vaksin tapi ada yang ramai hendak vaksin secepat mungkin oleh kerana mereka daripada golongan bisnes, ada golongan-golongan yang melihatkan bahawa vaksin ini adalah perlu. Untuk golongan ini, kalau ada vaksin swasta, mereka boleh membayar, mereka ada kemampuan untuk membayar dan mendapatkan vaksin secepat mungkin. So with this, saya harap multi-pronged strategy, definitely herd immunity di negara ini boleh dicapai lagi dengan lebih cepat. Untuk program vaksinasi dan hospital swasta terlibat sebagai pusat vaksinasi kebangsaan ini, apa yang Dr. Koljit boleh kongsikan? Berapa hospital swasta yang akan terlibat dalam program ini dan bekalannya diperolehi dari pihak kerajaan ataupun ada dikenakan bayaran ataupun bagaimana, Dr. Koljit? Hospital swasta yang akan melibatkan dalam proses vaksinasi adalah voluntary daripada hospital swasta. Kebanyakan hospital swasta akan mengambil alih dalam cara pemvaksin. Jadi dia akan menjadikan pusat vaksinasi swasta. Tetapi rakyat tidak perlu bayar sesen kerana vaksin ini didapatkan daripada kerajaan. Kerajaan akan membayar hospital swasta supaya proses ini dapat dijalankan. Hanya rakyat kena check on MySejahtera di mana dia punya pusat vaccination. Adakah di hospital swasta, adakah di hospital kerajaan, adakah dia mungkin di tempat-tempat orang ramai macam stadium, mungkin masjid, mungkin tempat sembahyang lain, sekolah, mungkin pada waktu kita dapat vaksinasi yang cukup. Hospital swasta hanya satu salah daripada pusat vaccination tapi rakyat tak perlu bayar apa-apa untuk vaksin yang diberi oleh kerajaan. Pada waktu kelak bila kita dapat vaccination yang kita beli, yang dari hospital swasta yang beli, yang itu mungkin rakyat kena bayar. Kadang-kadang
pihak swasta, pihak persatuan hospital swasta untuk mendapatkan bekalan terus negosiasi dengan pihak pembekal vaksin di seluruh dunia. Adakah itu juga termasuk dalam pelan vaksinasi kebangsaan dan sedang dipertimbangkan oleh pihak kerajaan kerana faktor Dr. Kujit ada mengatakan bahawa ramai yang ingin mendapatkan vaksin, terutamanya kelompok rentan yang ada penyakit-penyakit kronik dan sebagainya, kelompok frontliners ekonomi yang seperti Dr. Kujit katakan tadi, mereka ingin bertepun pergi ke luar negara atas sebab ekonomi, mereka ingin belajar atas sebab pendidikan dan sebagainya, mereka ingin mendapatkan vaksin segera tetapi sekarang tidak boleh. Jadi pandangan Dr. Kujit tentang itu. Pada waktu ini kerajaan daripada pihak YB Khairi Jamaluddin dan juga YB Datuk Seri Adam Babah, mereka kedua bersetuju private vaccination perlu diadakan, tetapi pada waktu ini oleh kerana kekurangan vaksin global, kita tidak dapat vaccination secepat mungkin. Tapi saya telah menyeru kepada kerajaan supaya proses pembelian vaksin swasta hendaklah dibuat dengan kerajaan seperti mana dibuat untuk vaksin kerajaan, supaya mereka daripada kerajaan boleh mengendalikan sama-sama supaya proses procurement untuk private vaksin dapat dijalankan dengan lebih teratur dan juga dipercepatkan. So kita masih dalam perbincangan, tapi saya rasa ini akan berlaku pada satu waktu yang mungkin agak cepat. Okey, menarik. Dr. Kujit tunggu dahulu. Dr. Ko membawa isu ini begitu panjang lebar berkaitan dengan pelibatan swasta dan juga general practitioner untuk mendapatkan bekalan vaksin. Kerana ada kerisauan, kebimbangan Dr. Ko tentang itu. Tetapi dalam fasa kedua sekarang, Dr. Ko, kita ingin membawa lebih ramai mereka frontliners dan juga kelompok rentan ini mendapatkan vaksin. Jadi ini juga menjadi perdebatan. Kelompok ini tidak dijelaskan secara spesifik siapa yang perlu mendapatkan vaksin dahulu dalam fasa kedua berbanding frontliners yang sudah pun hampir selesai. Jadi pandangan Dr. Ko tentang ini supaya kita tidak ada berlaku ketirisan, penyelewengan dan juga tidak ketelusan dalam pemberian vaksin kepada rakyat negara kita. Haji Nasri, mungkin saya boleh jawab soalan ini dalam dua bahagian. Bahagian pertama ni saya setuju dengan hospital swasta dan klinik swasta untuk memberikan vaksin kepada rakyat Malaysia dalam fasa 1, 2 dan 3. Dan penglibatan dari segi hospital swasta dan klinik swasta ni memanglah penting untuk kita menggambleng tenaga kerja, ya, doktor, jururawat dan sebagainya dari segi sektor swasta dan juga sektor awam. Amatlah penting untuk kita melibatkan hospital swasta dan hospital dan juga klinik swasta untuk memberikan vaksin. Lebih kurang 2 bulan yang lepas, yang saya tidak setuju sangat ni adalah untuk pihak hospital swasta untuk membeli vaksin dan kemudian menjual vaksin kepada orang ramai. Yang tu kita tidak harus benarkan sampai fasa ketiga. Kenapa? Kerana bekalan vaksin yang sangat sedikit di seluruh dunia ni haruslah diagihkan dengan adil dan saksama. Dari segi keadilan dan kesaksamaan ini, mereka yang memerlukan vaksin haruslah menerima vaksin tersebut terdahulu. Bukannya diberikan kepada semua orang yang boleh membeli vaksin tersebut walaupun mereka mungkin tidak memerlukan vaksin tersebut dalam fasa yang pertama. Jadi saya nak asingkanlah, setuju sangat dengan penglibatan ke hospital swasta dan klinik swasta untuk memberikan vaksin, tetapi pembelian dan penjualan vaksin daripada hospital swasta ni haruslah diketepikan sampai fasa ketiga. Soalan Haji Nazri ini berkenaan dalam bahagian kedua jawapan saya, ya, soalan Haji Nazri kepada soalan Haji Nazri tadi, apakah cara kita boleh menjamin keadilan dan kesaksamaan untuk memastikan bahawa bekalan vaksin yang sangat rendah ni boleh diagihkan ataupun akan diagihkan kepada mereka yang benar-benar memerlukan vaksin tersebut. Jadi ada beberapa prinsip jugalah. Prinsip yang pertama ni ketelusan.
ketelusan dari segi cara ataupun framework kerajaan Malaysia membuat keputusan tersebut. Jadi tak bolehlah kerajaan Malaysia memberitahu kita apakah keputusan tersebut tanpa memberitahu kita bagaimana mereka membuat keputusan tersebut, apakah kriteria untuk membuat keputusan tersebut dan fakta-fakta yang menyokong keputusan tersebut. Jadi ketelusan amat penting dan kerajaan Malaysia haruslah menganggap dan melibat uruskan semua rakyat Malaysia sebagai equal, sebagai mereka yang setara dengan kerajaan Malaysia. Yang ini prinsip pertama, ketelusan. Prinsip yang kedua adalah untuk berlandaskan sains sebanyak yang mungkin. Jadi kita haruslah melihat fakta-fakta dan statistik-statistik yang menunjukkan kelompok yang ni lebih bahaya daripada kelompok yang kedua. Jadi kelompok yang pertama haruslah menerima ataupun kumpulan pertama haruslah menerima vaksin tersebut dengan lebih awal. Dan prinsip yang ketiga ni kita boleh tengokkan kerajaan Malaysia haruslah melibat uruskan semua rakyat Malaysia dan janganlah membuat keputusan di Putrajaya sahaja. Menarik. Ustaz Fawaz, peranan kelompok agama ini juga begitu kritikal walaupun banyak sekali kita dah bincangkan tentang ini, tetapi proses ini perlu berterusan. Dr. Kolje dan juga Dr. Ko sudah ungkapkan begitu jelas tadi bahawa ada segelingan kita masih tegar dengan anti-vax. Ada kelompok kita yang masih tegar, tunggu dan lihat, wait and see. Itu yang menyebabkan pendaftaran kita perlahan, tidak ada langkah proaktif, buat-buat tak kisah je kerana tak ada kena COVID-19 di kalangan mereka dan juga ahli keluarga mereka. Tetapi kelompok yang bagaimana kita nak memberi inspirasi, motivasi kepada mereka dan peranan individu agama dalam hal ini, Ustaz Fawaz? Ya, kelompok ini saya rasa sangat sedikit sebenarnya. Cuma mungkin movement mereka tu nampak macam besar. Kerana macam mereka yang tidak menolak, kadang-kadang kita buat tak tahu je isu ini. Ya. Jadi orang tak nampak suara kita. Sedangkan yang menerima vaksin ini sangat banyak. Pensyarah-pensyarah universiti dan sebagainya. Cuma mereka tak tulis di media sosial, tak ada movement. Apa golongan yang menolak ini mungkin tidak sampai 10%, suara mereka tu nampak besar. Dia macam tong kosong, ya, bising. So itu gambarannya. Tetapi bagi saya mereka mengalami masalah kefahaman. Yang pertama, ataupun mereka itu mempunyai agenda. Sama ada mereka itu jahil terhadap hakikat vaksin dan pandangan-pandangan ulama dahulu yang menjadikan sebahagian daripada mungkin mereka kata bahan najis, tapi saya ada tanya Dr. Syazuli, seorang pakar dalam bidang kekeluargaan, dia kata tidak ada najis. So maklumat-maklumat yang kita buat berdialog bersama dengan imam, ada persekutuan imam di sana dan seumpama dengannya, mereka telah memberi satu perkepastian tidak ada bahan najis. Dan saya katalah najis pun saya kata boleh ambil kerana semua masuk dalam badan. Bukan duduk di luar. So bila najis itu berpindah dalam badan, no issue lah. Tak ada isu yang perlu dipertimbulkan. Dan yang kedua, mereka ada agenda. Bila ada agenda ni susah sikit lah. Ini sebab ada agenda, kita tak boleh buat apa. Sebab mereka ada matlamat, mungkin mereka ada barang mereka sendiri, mereka ada orang kata ubat sendiri. Tetapi saya nak beritahu, katakanlah tindakan kerajaan bagi vaksin itu salah. Okey, katakanlah. Tetapi kerajaan telah menyediakan satu security. Bagi yang ada kesan, kita sediakan RM50,000. Okey, dan kalau mati RM500,000. Ini menunjukkan betapa komitmennya kerajaan terhadap isu ini. Tetapi kalau kita ikut cara mereka, kalau apa-apa terjadi, siapa nak bayar duit ni? Itu bila kita buat satu agenda, perlu ada security. Collateral lah. Ini tak ada. Mereka tak ada jaminan apa kepada kita. So ini satu benda yang menunjukkan mereka tidak faham isu ini melibatkan satu tanggungjawab yang besar. Bukan setakat rawatan tetapi mesti ada susulan dari sudut security dia, jaminan dia apa yang akan berlaku, kerajaan jamin. Kalau wala'iyadzabillah, kalau mati pun keluarga dapat RM500,000 dan itu satu benda yang kita menunjukkan keseriusan kerajaan, bukan urusan yang main-main. Ya. Okey. Itu saja masa kita ada ahli panel kita. Terima kasih Ustaz Fawaz Fadil, Konsultan Syariah Telaga Biru Sdn Bhd, Dr. Ko SK, pakar dasar kesihatan awam kita dan juga Dato' Dr. Kuldip Singh, Presiden Persatuan Hospital Swasta Malaysia. Begitu
begitu menarik perbincangan kami pada malam ini sempena ketibaan Ramadan. Kita juga meraihkan Baisakhi dan juga ketibaan Tahun Baru etnik India, dan juga tak lama lagi kita akan meraihkan Idul Fitri dan sebagainya. Berhati-hatilah dengan mematuhi sebarang SOP yang dikenakan dalam kita meraihkan ketibaan hari-hari besar semua etnik dan juga agama yang kita raikan di Malaysia pada ketika ini. Sekian sahaja agenda awal ni pada malam ini, khusus meraihkan Ramadan dan juga untuk melihat pandemik COVID-19 secara yang lebih luas dan juga berhati-hati. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Terima kasih semua.